Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah. Malam ni sekali lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita berada di rumah Allah, dan istimewa lagi kita berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan kepada kita di atas muka bumi ini. Moga-moga dengan Allah memilih kita malam ni, insya-Allah Allah kurniakan juga nanti syurga dia di akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, malam ni kita sambung kitab kita Bustanul Arifin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada muka surat yang kelima. Tapi masih lagi dalam perbincangan muqaddimah. Kita masih lagi duduk dalam muqaddimah muallif. 2 bulan yang lalu kita mula baca kitab kita. Kita berhenti pada muka surat 4, yakni dalam perbincangan syair yang ditulis oleh seseorang hukama. Bagaimana hukama ni mensifatkan dunia. Dia sifatkan dunia ni melalui syair. Itu hebatnya orang-orang dulu ni. Orang dulu ni dia nak sampai satu-satu benda, dia menggunakan kiasan, menggunakan bahasa yang baik-baik, bahasa yang elok-elok. Pasal bahasa tu melambangkan diri seseorang. Maknanya kalau seseorang tu berbahasa dengan baik, insya-Allah dia orang baik. Kita tak boleh kata dia bahasa saja kasar ustaz tapi dia baik tak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringat kita. Bahasa ni melambangkan dalaman kita. Apa yang terzahir pada lidah kita, itulah sebenarnya yang ada dalam hati kita. Jadi jaga sungguh-sungguh bahasa kita. Mari kita tengok syair ni. Kita dah bincang 3 rangkap syair yang sebelum tu pada muka surat 4. Kita sambung rangkap yang keempat. Lamma nazartu tafakkuran li diyarihim sahad jufuni abratan wa tahaddarat. Bila ku lihat, penyair ni kata, bila aku tengok, lamma nazartu, bila ku lihat, tafakkuran, dan aku fikir, tengok dan fikir.
Lidiyarihim, keadaan ini. Dia kata. Keadaan apa? Keadaan 3 rangkap yang sebelum ni. Yang duk bincang tentang musnahnya dunia. Tentang dunia ni satu benda yang sad saja. Seronok pun sad, suka pun sad, duka pun sad je. Hatta benda yang di atas dunia ni pun sampai masa dia kata hancur, binasa habis. Jawatan, pangkat, rupa parah, semua tu kita akan tinggal. Tak ada siapa nak ingat kat kita, tuan-tuan. Tuan-tuan janganlah duk angan-angan anak nak ingat setiap masa. Tak ada. Tuan-tuan janganlah duk ingat isteri kita nak ingat setiap masa. Tak. Seminggu, 2 minggu kot. Lepas kita mati tu, seminggu, 2 minggu tu pun kot. Lepas tu lama-lama dia pun kuih lupa lah. Dia pun ada kerja dia. Takkan nak teringat ke kita seorang aja. Tuan-tuan nak suruh siapa ingat? Melainkan amalan kita. Nak harap anak-anak kita nak sedekah Fatihah kat kita tiap hari. Dia pun tak dan. Kalut dia. Jadi kita lah. Jadi bila dia kata, Syekh kitab, Syekh Syair ni kata, bila aku tengok keadaan macam ni, aku fikir, sahad jufuni abratan wa tahaddarat. Mesti air mataku mengalir membasahi pipiku. Bila aku ingat tu, dia kata meleleh air mata. Pasal apa? Pasal aku nak sampai pada satu alam yang alam tu berlain sungguh daripada alam dunia yang fana ini. Dia kata. Pasti. Kita pejam-pejam mata, tuan-tuan, malam ni ke, pagi esok ke, lusa ke, bulan depan ke, kita tinggal semua. Kita celek-celek mata tu, kita berada di satu alam yang berlain sungguh. Tak ada langsung yang serupa dengan alam yang kita duk tengok lah ni. Kita bila aku kenang hak tu meleleh air mata. Lau kuntu aqilu ma afattu minal buka hasbi hunaka wa muqlati ma absarat. Seandainya, dia kata, aku benar-benar memiliki akal yang sempurna. Kalaulah, dia kata, aku ni ada akal yang cukup, akal aku elok, sudah tentu aku akan terus menangis. Maknanya orang yang banyak gelak ni pasal akal tak sempurna. Kalau akal sempurna, bukan tak boleh gelak. Tapi bukan senantiasa gelak. Dia banyak menangis. Menangis pasal apa? Pasal duk tengok umur. Umur 60 dah. Amalan macam baru budak 6 tahun. Umur 50 dah. Amalan macam baru budak pasti saja. Dia menangisi pada diri dia sendiri. Pasal dia tahu dah. Mau tak mau dia akan mati. Semua kita akan mati, tuan-tuan, sahih. Tak ada siapa boleh lari daripada mati. Bila fikir ni, dia kata menangis. Sebab itu orang yang akal sempurna, dia kurang gelak, dia banyak menangis. Cukuplah keadaan itu, dia kata, memberi nasihat kepadaku. Dan cukuplah mataku, ni hak kita duk perhati hari ni, mengambil iktibar daripada apa yang sedang dilihat. Kita tengok ada orang tengah seronok suka hidup, mati malam ni, tak sat ni duk rancang esok nak pergi mana, lusa nak pergi mana, pagi esok nak makan roti canai di mana, tengah hari nak makan nasi di mana, tiba-tiba lepas Aisyah tak lagi, habis. Duk rancang ni macam-macam. Esok nak pergi cari tukang, nak suruh tukang mai nak katok mozaik lama, nak tukar mozaik baru, nak bocat lain. Bukan salah benda tu, tapi nak abang kata itu perancangan kita. Lepas Aisyah sekali lagi habis. Tak ada isyarat apa.
Dia kata cukup lah. Dia kata kalau kita duk parti kawan kita, adik-beradik kita, ayah kita, pak menakan kita, jiran kita hak mati dah. Ataupun dia kata sebelum tu, kalau 3 rangkap sebelum tu, duk cerita bagaimana bangunan-bangunan megah hancur. Bagaimana gunung ganang yang berdiri teguh hilang habis. Benda tu menjadi iktibar. Ambillah peringatan, dia kata. Nasabat lana dunya zakharifa husniha makran bina wa khadi'atan ma fatarat. Sebenarnya dia kata dunia ini telah memerangkap kita. Dunia ni dah perangkap kita. Dengan apa? Dengan perhiasannya. Kita tergoda. Kita termakan umpan dunia. Syok. Apa dia perhiasan dunia? Kemegahan. Seronok orang duk puja nama kita. Seronok tengok orang sambut kita. Kita jadi ustaz, orang mai orang sambut. Orang terpa kita. Kita jadi wakil rakyat. Kita jadi orang yang ada kedudukan. Itu perhiasan. Itu semua menjerat kita. Harta. Kita seronok dengan harta yang banyak. Sehingga kita lalai. Itu memerangkap kita. Harta tu semua Allah akan detailkan di akhirat nanti. Allah. Detail sungguh-sungguh. Mai daripada mana, kita belanja pergi ke mana. Payah tuan-tuan. Sebulan kita dapat 1,500 duit pension. Kita belanja ke mana 1,500 tu? Baju dalam lemari ada 18 helai. Berapa kali kita pakai? Pakai tu pula pakai pasal apa? Allah detail. Pakai kerana menutup aurat atau pakai kerana mengekalkan kebesaran diri. Allah cek. Hak 18 helai tu. Yang duk pakai 2 helai, 3 helai aja. 16 helai lagi Allah akan tanya kita buat apa. Saja seronok simpan untuk melihat kemegahan pakaian yang menjadi koleksi kita. Itu semua Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kita. Itu perhiasan. Kita selalu makan umpan perhiasan dunia. Ia ni apa? Dunia. Memiliki kecekapan yang luar biasa dalam menipu. Dunia ni expert untuk menipu kita. Dia ni memang pakar untuk dia menipu ahli dunia. Kalau ustaz, dia tipu cara ustaz. Cikgu, dia tipu cara cikgu. Petani, dia tipu cara petani. Peniaga, dia tipu cara peniaga. Ahli politik, dia tipu cara ahli politik. Dia memang expert bidang tipu menipu. Ini kerja dunia. Kerja dunia. Dan memutar belit kenyataan. Kadang-kadang tu bukan tak tahu kata benda tu salah. Tetapi oleh kerana termakan umpan, maka dia cari jalan supaya dia menyertakan dalil-dalil yang menyatakan benda tu betul. Kalau dia orang ada ilmu, dia carilah. Nak bagi kata benda tu boleh juga, bukan. Dia tak tahu kata benda tu haram. Orang yang ada kuasa, cara ada kuasa. Orang yang ada ilmu, cara orang yang ada ilmu. Orang yang ada rupa, dia guna rupa dia untuk memanipulasi kebenaran. وَهِيَ الَّتِي لَمْ تَحْلُ قَطُّ لِزَائِقٍ إِلَّا تَغَيَّرَ طُعْمُهَا وَتَمَرَّرَتْ. Bila ia dunia ni, dia bagi kat kita sedikit kemanisan kepada penggemarnya. Pasti selepas itu, ia akan memerangkapnya dengan kepahitan. Dunia ni kalau dia sua bagi kita manis aja jaga. Kalau kita galit, lepas ni pahit. Orang tua dulu duk kata apa? Jangan syok sangat.
Mula-mula melawak lah, lepas tu jadi bunga tai. Orang tua lu ni. Cuma orang tua lu dia tak syair lah. Tapi kata-kata dia tu betul ya. Bila kita terbuai dengan kemanisan, apa manis dia? Nama kita dijulang. Nama kita disebut-sebut. Nama kita dipuji-puji. Kita pun terkalit, dia akan jatuhkan kita masa tu sakit. Dia bagi manis harta. Seronok dengan harta kalit. Dia ambil balik harta tu, bankrupt. Hidup kita hilang arah. Dia bagi rupa paras kita yang cantik. Kita pun kalit dengan rupa kita. Satu hari dia bagi sakit. Hilang seri wajah kita. Kalau sakit gagah lagi, dia sakit muka pula. Maka kecewa kita, bunuh diri kepada. Itu dunia, sifat dia. Bila dia bagi manis, kita kalit dia dengan manis tu, nescaya pahit akan mengikuti di belakangnya. Khadda'atun bijamaliha in aqbalat, fajja'atun bizawaliha in adbarat. Itulah dunia, dia kata. Yang sangat pandai menipu dengan keindahannya. Dia merupanya. Macam dengan orang jantan, dia pergi make up. Macam orang perempuan, dia pergi duduk dekat-dekat cahaya tak rupa terang tu. Kita pun tengok, ingat anak dara, ligan-ligan papu. Tengok dia duduk. Dia pun tak duduk tempat terang sungguh. Dia pun tak duduk tempat gelap sungguh. Dia duduk tempat-tempat yang cerah tak cerah, gelap tak gelap. Itu dunia. Dunia ni dia samak-samak. Rasa macam tak elok tapi teringin. Rasa tak mau tapi nak sangat. Nanti dia samak-samak. Macam hak golongan tu dia samak-samak. Kalau tengok sekali-sekala dengan bulu mata lentik. Ligan-ligan kasut pelantin mai gitu. Kan? Dahsyat. Apabila dia datang dengan kegembiraan, maka pasti kegembiraan itu akan dibayar dengan kesusahan. Mai, tapi poin dia kalit lah. Kalau tak kalit tak apa. Wahhabatun sallabatun lihibatiha tallabatun likharabi ma qad ammarat. Dunia memang pandai memberi. Namun dia pasti akan menarik semula pemberiannya itu. Dia bagi umur kehidupan, dia bagi keseronokan, dia bagi anak-anak kat kita, satu hari dia ambil balik anak kita. Kalau dia tak ambil anak kita, dia ambil kita. Tapi pastilah, macam itulah. Tak akan duduk kat kita selama-lama. Dan bila dia membangunkan suatu tempat, maka sudah pasti pada suatu masa yang akan datang, tempat itu akan dihancurkannya semula. Tak tinggal lama benda tu. Wa iza madad amran li sahibi sarwatin nasabat majaniqaha alaihi fadammarat. Apabila dunia membangunkan suatu perkara bagi seseorang, maka pada masa yang sama sebenarnya dia telah memasangkan satu perangkap yang akan menghancurkannya pada suatu masa yang akan datang. Bila dia bagi kedudukan, sebenarnya pada masa sama dia duduk pasang perangkap. Dengan kedudukan ni nanti kamu akan jatuh. Dia bagi kekayaan, pada masa sama dia sedang memasang perangkap untuk kita susah. Bagi. Cuma kena hati-hati lah. Alit, syok. Dia buai kita tu, ada tu. Dan berkata pula seorang ahli syair lain, wa man yahmadid dunya li'aishin yasurruhu fasawfa la'amri an qalilin yalumiha. Siapa-siapa yang memuji dunia, syok dengan dunia, diulit kenikmatan dunia, kerana dia telah mendapat sedikit kegembiraan, jawatan, kedudukan dan sebagainya.
maka pasti ia akan mencelanya pada suatu masa yang akan datang kerana kesedihan. Orang yang terlalu memuji dunia ni maksud yang dia dapatlah kekayaan, kedudukan, apa semua. Sahih tukang syair ni kata sahih. Satu hari dia akan cela balik dunia ni. Dia akan cela balik benda yang dunia bagi kepada dia. Iza adbarat kanat 'alal mar'i hasratan wa iza aqbalat kanat kathiran humumuha. Ketika dunia itu berpaling meninggalkannya, maka ketika itulah dia akan bersedih, menyesal dan penuh dalam keadaan sengsara dan duka cita. Jadi maksud dia apa tuan-tuan? Dia ikat belakang ni sederhanalah dengan dunia. Memuji pun takat padan. Menghina pun takat padan. Terima pun takat padan. Tolak pun takat padan. Jangan lajak sangat. Orang tua kata apa? Lebih lajak pada laju. Laju tak terbenar, lajak tu lebih. Laju 40 km sejam ya, lajak tu. Sampai macam orang naik 100 km sejam, lebih sangat. Apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita? Isteri sederhana. Isteri kita manusia. Tak usahlah puji lebih sangat. Dan tak usahlah condemn sangat. Sayang sungguh ke isteri kita. Puji patut-patut sudahlah. Dialah wanita terakhir. Bunyi tu. Dialah segala-galanya sesempurna wanita. Amboi. Nikah 2 minggu. Dia kentut depan muka sedih. Mula. Suami kita pun macam tu lah. Dia manusia. Dia tak ada kesempurnaan. Guru kita puja, kita suka sangat. Tak mana guru kita pun ingat. Guru kita manusia. Guru kita pasti ada cacat celah dia. Pasti ada silap dia. Bila kita ada rasa macam tu, bila kita jumpa kelemahan guru kita, maka kita redha. Yang tu dia lemah, hak lain dia elok. Tapi kalau kita puja guru kita lah macam ni, guru kita lah macam ni. Bila jumpa cacat dia, kita reject semua. Itu sederhana, cukup. Guru ni puji pakai patut-patut je. Jangan lebih sangat. Guru kita tak sama dengan Rasulullah. Guru kita manusia biasa. Anak-anak kita pun macam tu. Mungkin dia baik depan kita, belakang kita, kita tak tahu. Sederhana. Jiran kita, harta kita, kedudukan kita. Allah takdir kita jadi ketua jabatan hari ini. Ingat, tak. Dia bukan boleh kekal selama-lama. Hari ini dengan jawatan yang ada, kita pergi duduk jengkai muka orang. Jengkai bahasa Kedah ni buat lebih kurang lah. Tuan-tuan, satu hari kita pencin. Mungkin nak kita jengkai tu jawatan dia lebih besar masa kita pencin. Bukan takat dia jengkai, dia korek dengan dia hidung kita. Ingat sikit. Kita tak pegang jawatan sampai mati. Semua benda macam tu, sederhana. Seronok suka ke kenderaan, seronok suka ke rumah. Satu hari tuan-tuan akan tinggal rumah tuan-tuan. Tuan-tuan renovate, tuan-tuan beli renovate cantik. Masuklah rumah macam masuk istana Sultan Brunei. Cerita lah saya tak dah masuk. Orang duk abang hebat, mewah. Satu hari kita tinggal. Tak custom tak ada anak. Satu hari kita akan tinggal semua benda tu. Jadi sederhana. Sayang pun sederhana, meluat pun sederhana. Mungkin hak kita meluat hari ni, dia akan jadi orang yang paling rapat dengan kita suatu hari nanti. Kita tak tahu. Bagi sederhana. Jadi dengan dunia ni, dia ikat yang terakhir. Sederhanalah kita dengan dia. Patut-patut padan ya. Jadi dia kata. Maka dia buat rumusan daripada syair ini. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah buat satu rumusan.
Jadi ini maknanya kesimpulannya, apabila engkau telah mengetahui, ni kita duk bincang habis berapa rangkap syair ni, dia kata, apa yang telah saya sebutkan tadi, maka sudah menjadi satu kepastian, maknanya mau tak mau, mesti atas setiap insan agar dia menjalani jalan orang yang sempurna akalnya. Bila dia kata, Imam Nawawi kata, bila kita dah duk perhati bait-bait syair tadi, mau tak mau mesti, dia kata, kita hidup atas dunia ni macam orang yang sempurna akal. Macam mana orang yang sempurna akal? Banyak melihat dan memikir. Orang sempurna akal ni, dia banyak melihat dan banyak memikir. Dia tengok kematian, dia tengok kehidupan, tengok dan fikir. Satu hari nanti hari ni aku mai ziarah orang mati. Esok lusa orang mai ziarah aku pula. Hari ni aku baca mesej kematian dalam handphone. Hari ni kita baca ni, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali ke rahmatullah Fulan bin Fulan pada jam sekian-sekian. Akan disolatkan jam sekian-sekian. Al-Fatihah. Hari ni kita baca mesej tu. Mungkin pagi esok orang baca mesej kita. Itu maksud tengok dan fikir. Pergi tengok orang mati, pergi tengok kita solatkan dia, tengok ketika dia dikuburkan, satu hari kita. Itu orang yang sempurna kan. Nak ambil hak bukan hak kita ingat. Nak terang mana? Esok lusa kita nak mati, nak tinggal. Kita ambil tanah orang, kita pergi duk ubah batu, orang panggil apa? Batu apa? Batu penggan. Pergi duk ubah. Bukan boleh ambil tanah tubuh dalam paket baju pun. Satu hari hak itulah akan dipersoal oleh Allah, yang menyusahkan kita dalam kubur. Menyusah kita. Dahlah atas dunia ni susah duk pergi ubah batu penggan, susah dah. Dalam kubur pun susah, di mahsyar lagi susah. Fikir tu. Nak buat, nak bercakap, fikir. Nak fitnah orang, nak mengumpat orang, fikir tu. Itu orang yang akal sempurna. Kita umur 70 dah, berapa hari lagi nak mati, duk kira orang ya. Duk kira orang tu tak kena, duk kira orang ni tak kena. Kita kena sangat. Berapa hari lagi kita nak berjumpa dengan Allah? Duk sibuk, duk hantar mesej, duk kata kat orang. Duk sibuk, duk hantar mesej, duk buka keaiban orang. Awak, kita tak ada aib. Ada, Allah tak buka ya. Kalau Allah buka, tuan-tuan tak tahu nak letak mana muka kita. Itu akal yang sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata, dan memandang dunia ini dengan pandangan yang penuh berhati-hati. Jangan kelang kabut. Tabayyun. Hati-hati. Tambah dunia akhir zaman ni, dunia yang Allah tak tahu tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun jadi celaru. Hak orang kita duk sangka baik awak, dia buat macam tu, tak tahu. Dia jadi celaru. Bukan takat haru biru ni, dia jadi tak tahu. Biru kelabu. Tu hati-hati. Imam Nawawi kata hati-hati. Hati-hatilah. Parti sungguh-sungguh. Belek sungguh-sungguh. Dengan cepat mulut lidah kita. Dengan cepat tangan kita mengambil sesuatu yang kurang pasti. Itu dua. Pertama, jalani hidup macam orang ada akal. Imam Nawawi kata. Yang kedua, perhati dunia ni hati-hati. Kita memohon akan Allah yang maha lembut dan maha kasih sayang. Allah ni tuan-tuan, dia sedia neraka. Tapi rahmat dia melebihi daripada kemurkaan dia. Allah ni sayang sungguh dia kat kita. Allah ni punya sayang
Sampai lagi roh kita tak sampai ke kerongkongan, selagi itulah dia duk terima pengampunan kepada kita. Tuan-tuan, tak usah ada kecewa, tak usah ada putus asa. Ambil hadis Nabi yang masyhur, bagaimana seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Bunuh orang, tuan-tuan, 99. Tuan-tuan, hak dalam masjid ni cuba habaq kasi siapa bisa bunuh orang. InsyaAllah tak ada. Habis tu kita nak kecewa ke putus asa dengan Allah? 99. Dia pergi jumpa satu abid. Dia kata, dia cerita ke abid ni, aku nak bertaubat ni, boleh tak? Abid kata tak boleh, dosa orang terang, dia bunuh seorang ni. Tu hadis Nabi. Mati 100 orang. Puas hati. Pergi tanya pula orang alim. Alim tu kata boleh. Allah Ta'ala maha penerima taubat. Syarat dia, tengok tuan-tuan, bila nak bertaubat, syarat dia, hang kena pergi satu tempat, hang tinggal tempat yang hang duduk lah, hang pindah, kena pindah. Satu, pindah tempat. Yang kedua, pindah kawan-kawan. Tinggal kawan-kawan tu, tak boleh. Dalam perjalanan, mati. Bila mati, malaikat rahmat, malaikat azab berebut. Malaikat rahmat kata, umai kat aku. Pasal dia on the way nak pergi buat baik. Dia mati dalam keadaan nak buat baik. Malaikat azab kata, mana boleh hak aku. Pasal dia tak ada buat baik lagi. Duk berebut. Maka Allah Ta'ala hantar malaikat lain mai. Tak apa, dia kata, mai kita ukur. Dia dekat dengan hak mana. Ukur-ukur dia dekat dengan nak tempat buat baik. Maka syurga untuk dia. Allah kasih dia. Macam mana tanda tuan-tuan nak tahu Allah kasih? Bila tuan-tuan duk buat salah, tuan-tuan rasa salah. Tu. Tuan-tuan buat salah, tuan-tuan duk rasa salah. Tu dia lagi. Kalau sampai satu masa tuan-tuan buat salah, tuan-tuan tak rasa salah, lingkup. Ambil ya? Buat salah, tak rasa salah. Tapi kalau duk buat salah, rasa salah. Semayang lambat, rasa salah. Betul lagi. Allah tengah duk parti lagi tu. Tapi kalau buat salah pun tak rasa salah. Habis ya, tak ada apa. Allah Ta'ala dah memalingkan wajah dia daripada kita. Supaya Imam Nawawi doa, ya Allah, dia kata, Allah yang maha lembut, yang maha kasih sayang, kurniakan kepada kami akan jalan yang lurus, jalan bagi betul, dan menunjukkan kepada kami jalan yang paling baik. Dahlah betul, hak baik pula. Dia kadang-kadang hak betul ni ada 2-3 jalan. Tapi hak 2-3 jalan tu bagi hak terbaik di antara jalan-jalan yang ada. Minta kepada Allah yang macam tu. Maka di dalam kitab ni Imam Nawawi kata, insya-Allah saya himpunkan pedoman-pedoman yang akan menerangkan jalan yang lurus seperti yang telah kita sebut tadi. Jadi Imam Nawawi kata dalam kitab dia ni, dia kumpulkan pedoman-pedoman yang nak bawa kita kepada jalan yang lurus. Yakni jalan yang dapat membawa kita kepada akhlak yang mulia. Itu dia. Jadi Imam Nawawi kata, yang dia himpun dalam kitab ni, hadis ada, kata-kata hukama ada. Untuk apa? Matlamat dia akhlak yang mulia. Apa yang tuan-tuan faham? Masya-Allah, awal-awal. Terlajak sikit boleh? Nak berhenti tengah jalan dia tak apa sedap. Duk ingat macam lambat Baik. Buah daripada jalan yang betul ni apa? Akhlak. Jadi, maksud dia apa? Maksud dia, makin berumur, perangai makin baik. Itu betul. 2 catatan malam ni. Satu, buat salah, rasa salah. Itu betul. Itu maknanya Allah masih duk perhati kita. Tapi kalau buat salah, tak rasa salah, mana jauh dah. Allah tinggal dah.
Yang kedua, lagi berumur, lagi baik perangai. Lagi berumur, lagi baik perangai. Tapi kalau lagi berumur, lagi duduk baran tak kata wahlah. Itu ada masalah. Lagi berumur, lagi duduk rasa orang tak kenal kita ya kenal. Itu ada masalah. Itu Imam Nawawi sebut sini. Hak saya bawa dalam kitab ni, dia kata saya nak bawa pergi mana? Akhlak yang baik. Maknanya akhlak tu adalah hasil daripada pedoman hadis dan kata-kata hikmah yang dalam kitab ni. Maknanya kalau semakin baik perangai, betul. Mana kalau semakin kuih tak elok, makin jauh. Maka insya-Allah dalam kitab ini saya sebutkan beberapa huraian rahsia yang indah-indah dan hakikat-hakikat ilmu. Kitab ni hebat tuan-tuan. Kitab ni Imam Nawawi karang dan Imam Nawawi wafat tak dan habis. Imam Nawawi meninggal ketika mengarang kitab ni. Ni pintu belakang tu kalau tuan-tuan tengok, penterjemah kita buat titik-titik dekat tu titik 3 kali tak. Kitab ni ditulis dan syekh kitab kita Imam Nawawi meninggal. Maknanya dia berkongsi segala-gala di hujung-hujung usia dia. Dia kata beberapa huraian rahsia yang indah-indah dan hakikat-hakikat ilmu. Perkara-perkara ini akan saya sebutkan dalam bahasa yang mudah, dia kata. Supaya jangan bosan orang yang mentalaahnya. Dan supaya lebih berkesan di dalam hati pembacanya. Dan saya tidak menyusunnya dalam bab-bab yang tersusun rapi. Itu bahasa merendah diri. Tapi saya menyebutkannya dalam cara yang sederhana, dia kata. Bukan dihiaskan dengan bahasa yang berlebihan. Supaya dia tidak membosankan. Imam Nawawi kata bahasa tak tinggi. Saya tulis bagi bahasa yang senang faham, dia kata. Yang lain-lain tu tuan-tuan dia menceritakan tentang kitab ni. Tuan-tuan tengok tulis pada muka surat 10. Kita bincang sikit doa dia. Saya memohon akan Allah yang Maha Mulia. Kita nak perhabis sikit. Semoga dia sentiasa memberi taufik kepada kita semua. Apa dia taufik? Kekuatan. Apa dia hidayah? Petunjuk. Kedua-dua ni kena seiring dalam hidup. Kalau takat dapat hidayah, Tuhan tak bagi taufik, tak boleh lagi. Kalau ada taufik tapi tak ada hidayah pun tak jadi juga. Dia kena dua-dua. Ada petunjuk Allah di hati, ada kekuatan pada tubuh badan untuk melaksanakan petunjuk Allah itu tadi. Untuk membaikkan niat dan menolong aku untuk melaksanakan segala ketaatan dan memudahkannya. Yang tu penting tuan-tuan. Kita kena minta kepada Allah, kita nak baca kitab ni supaya Allah perelok niat kita. Itu nombor 1. Dah niat elok, Allah bantu untuk kita buat. Dan semoga Allah sentiasa memberi hidayah yang berterusan, petunjuk yang berterusan, yang disertai kekuatan tadi ni. Sehingga sampai ke akhir hayat. Dan aku memohon akan seperti yang demikian itu bagi hamba-hamba yang mencintai Allah. Imam Nawawi doa kat kita. Dia minta bukan ke aku saja ya Allah. Kepada siapa-siapa yang betul-betul cinta kepada Allah. Dan kepada siapa-siapa yang mencintaiku. Imam Nawawi kata juga aku doa pada orang yang cinta ke aku. Kerana Allah. Dan bagi sekalian muslimin dan muslimat. Dan kepada semua orang Islam. Saya juga memohon semoga Allah menghimpunkan antara kami dan mereka sekalian di dalam syurga di tempat yang tinggi. Amin insya-Allah. Imam Nawawi minta. Khususnya orang yang baca kitab ni. Dan semoga kita semua mendapat redha Allah. Dan mendapat segala macam kebaikan yang disediakan Allah. Hanya dengan Allah, dia kata, saya berpegang teguh. Dan hanya dengannya saya meminta tolong. Dan ke atasnya saya bertawakal. Jadi Imam Nawawi ni bukan cakap, dia buat dah. Ketika Al-Malik Baibras
Raja Syam waktu tu minta ulama-ulama ni buat satu fatwa supaya boleh ambil cukai kat rakyat, ambil harta rakyat nak lawan tentera Mogul. Ulama lain semua sign, Imam Nawawi tak sign. Bila tak sign, Al-Malik Baibras tak puas hati. Pasal bagi dia, kalau Imam Nawawi tak sign, orang lain macam tak sign. Walaupun orang lain sign. Maka dia panggil Imam Nawawi mai. Imam Nawawi kata, tuanku, saya tak sign. Selagi mana tuanku tak guna harta tuanku. Lagi mana tuanku tak guna harta tuanku, saya tak akan sign fatwa ni. Maka dia dihalau keluar daripada Dimashq. Tuan-tuan, dia buat dah. Ni ulama yang bercakap dan dia buat. Dan tiada ada daya dan upaya kecuali hanya dengan Allah yang maha tinggi, maha agung. Allah sahaja yang dapat menunjukkan kita. Allah itulah sebaik tempat kita berserah diri. Ya Allah, saya memohon akan Engkau, ya Allah, dengan segala wasilah. Wasilah ni apa? Cara. Dan meminta syafaat kepadamu, ya Allah, dengan segala apa yang dapat memberi syafaat. Mintalah. Bantulah aku, ya Allah, dengan apa saja cara, agar Engkau memberi manfaat akan daku, ya Allah, dan juga semua kekasihku, dan sekalian muslimin, dengan berkat kitab ini, akan sebagai manfaat yang menyeluruh dan bersangatan. Mana sungguh-sungguh. Wahai Tuhan yang tidak melemahkan akan dia oleh sesuatu. Tak ada satu benda yang boleh melemahkan Allah. Dan tidak ada sesuatu yang menjadi payah ke atas Allah. Tuan-tuan jangan rasa, boleh ke? Boleh. Kalau Allah Ta'ala nak bagi boleh, boleh. InsyaAllah. Dan sekarang ini dia kata, sampailah masanya untuk saya mula menyebutkan kandungan kitab ini. Jadi insyaAllah tuan-tuan, bulan depan, kita sambung bab yang pertama. Pada muka surat 12. Yang ni, bab pada menyatakan ikhlas dan menghadirkan niat pada sekalian amalan yang zahir dan amalan yang batin, insyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kekuatan pada tuan-tuan untuk sama-sama kita sambung kitab kita ni pada minggu depan. Dan saya syorkan kepada tuan-tuan, sebaik-baiknya biarlah semua ada kitab. Itu sebaik-baik. Biar tuan kitab doa tadi ni berkat kepada kita semua. Ikhtiarlah tuan-tuan. Tuan-tuan berhubunglah dengan jantan kuasa masjid. Seelok-eloknya. Tapi jangan tak ada kitab, tak mai pula. Minggu depan tak ada kitab, tak mai jangan. Mailah. Kita ikhtiar ada kitab, tapi sekayau juga kena orang kita ni. Kita ada kitab, kita tak mai. Mailah. Biar sama-sama kita mengambil keberkatan ataupun istifadah daripada kitab kita, insya-Allah. Ada apa tuan-tuan nak tambah? Kalau tak ada, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.